Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar penonton di rumah? Sebelum kita bermula, apa kata anda share video ini, kerana malam ini kita akan bicarakan topik yang sangat menarik. Sebelum itu share dulu. Kita share dan kongsi manfaat bersama, insya-Allah. Kembali kita dalam rancangan yang diberi nama Halaqah Al-Ummah. Program yang padat dengan pengisian menarik tentang isu semasa dan topik yang berkaitan dengan Ramadan. Halaqah Al-Ummah dibawakan khas oleh Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia, MAPI Malaysia, dengan kerjasama Pasaraya Marhaba Store and Wholesale, Ladang Ummah Malaysia Sdn Bhd dan juga Restoran Al-Arabi Mata'am. Kita nak berbuka di mana besok? Kita belum tahu. Itu yang menjadi persoalannya. Setiap kali bila nak buka puasa, kita tak tahu nak buka puasa di mana. Apa kata? Kita ada buffet Ramadan di Restoran Al-Arabi Mata'am di 3 cawangannya, di Bandar Bukit Mahkota, Bangi Gateway dan juga cawangan Lotus Seberang Jaya. Tahun ini menawarkan buffet Ramadan lengkap dengan hidangan Timur Tengah, insya-Allah. Apa kata anda hubungi mereka sekarang? Baik, sebelum kita bermula, saya perkenalkan dulu dua tamu istimewa seperti biasa. Sebelah kanan saya, Ustaz Fakhruddin bin Haji Zainal. Ya. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Buka puasa tadi okey ke? Alhamdulillah. Hari ini kita buka puasa dengan makanan yang berat sikit. Alhamdulillah. Dan di sebelah kiri saya, Al-Fadil Ustaz Nik Abdul Aziz Nik Muhammad. Apa khabar Ustaz malam ini? Alhamdulillah. Baik, kita teruskan dengan perkongsian ilmu kita pada malam ini. Topik yang sangat menarik tentang vaksin pahala. Ya. Kita ada dos pertama vaksin, dos kedua. Kita ada booster. Kali ini kita ada vaksin pahala pula. Di bulan Ramadan kita ada vaksin pahala. Topik yang sangat menarik. Mungkin penonton di rumah pun tertanya-tanya apa sebenarnya itu vaksin pahala. Ustaz Fakhruddin. Ya. Dalam bahasa yang mudah, kita sedia maklum vaksin ini berfungsi sebagai merangsang sistem daya lawan jangkitan dalam tubuh badan kita. Betul. Jadi tajuk kita pada hari ini, vaksin pahala ini, boleh Ustaz jelaskan sedikit mengenai vaksin pahala tersebut? Lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan yang mulia ni, insya-Allah Ustaz. Silakan. Insya-Allah. Jazakallahu khair atas soalan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd. Insya-Allah, yang saya hormati Al-Fadhil moderator, seterusnya juga saya hormati iaitu Al-Fadhil Ustaz Nik. InsyaAllah berkaitan vaksin pahala. Kita pergi pada perkataan vaksin terlebih dahulu kan. Vaksin ni kalau dalam bahasa orang Kedah dipanggil catalyst. Catalyst. Orang Kedah. Betul. Orang Kedah samalah. Saya orang Kedah memang selalu speaking. Catalyst. Maksudnya pemangkin, perangsang. Jadi bila sebut vaksin pahala di bulan Ramadan, perangsang untuk kita melakukan atau meningkatkan amal ibadah kita di bulan Ramadan. Jadi untuk kita bawakan perangsang itu, saya sediakan di sini beberapa hadis sebagai kita nak ambil semangat untuk kita tambah amal kita di dalam bulan Ramadan. Hadis pertama baginda Nabi Muhammad SAW tersebut, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun niran wa sufidat asyayatin." Bila mana tiba bulan Ramadan, dibuka seluas-luasnya pintu syurga. Masya Allah. Kalau ada mega expo sale, kita rebut peluang nak. Kan? Tengok pula yang buat sale tu adalah syarikat ataupun mall yang memang kita favourite lah. Baju, seluar, diskaun kasut 80%. semua. 80%. Oh, kenapa? Ini Ramadan. Telah dibuka seluas-luasnya pintu syurga. Jadi takkan kita tak mau ambil peluang. Kan? Yang kedua, wa ghuliqat abwabun niran. Ditutup serapat-rapatnya pintu neraka. Kalau kita lihat, para ulama sebut orang yang sibukkan dalam kehidupan seharian, disibukkan dirinya untuk melakukan ibadah, mana mungkin dia berfikir untuk melakukan maksiat, betul? Kan? Sebab dia terlalu sibuk dengan untuk melakukan ibadah dalam kehidupan seharian. Paginya dia baca Quran, main masuk petang dia berzikir, main malam dia pergi tarawih, tazkirah dan sebagainya. Jadi tak ada satu ruang, satu masa terdetik untuk dia berfikir melakukan perkara maksiat. Oleh kerana itu, boleh jadi atas rahmat Allah dia tidak akan tersenarai sebagai ahli neraka. Wa ghuliqat abwabun niran, ditutup serapat-rapatnya pintu neraka. Yang ketiga Nabi sebut
wa sufidat asyayatin. Syaitan dibelenggu. Para ulama memberikan definisi yang pelbagai. Saya sebutkan beberapanya. Maksud kepada syaitan dibelenggu ataupun syaitan diikat, pertamanya memang betul syaitan diikat, syaitan dan iblis diikat, tak boleh ganggu manusia. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, syaitan diikat ataupun dibelenggu ni, syaitan diikat tapi yang diikat adalah pangkat bos-bos, pangkat jeneral, anak-anak buah ada lagi. Itu pendapat kedua. Dan pendapat yang ketiga, syaitan diikat membawa maksud kalau sebelum ni gangguan mereka sangat kuat kepada manusia, sekarang di bulan Ramadan gangguan mereka itu sedikit lemah. Mungkin kalau sebelum ni 100%, dah tinggi 20% jadi pun boleh ganggu manusia. Dilemahkan kekuatan untuk mereka ganggu manusia itu. Jadi ini pandangan yang ulama huraikan bila disebut tentang sufidat asyayatin, dibelenggu para syaitan. Jadi yang menjadi penghalang ataupun yang menjadi pendorong seseorang untuk melakukan maksiat di bulan Ramadan ni nafsu. Nafsu sendiri. Tak ada yang lain, nafsu, tinggal nafsu je. Jadi bertambah pula di dalam bulan Ramadan ni kita ada satu amal ibadah yang special iaitu puasa. Mudah-mudahan dengan berpuasa dan bulan Ramadan mampu mengekalkan kita daripada melakukan maksiat. Kita fokus untuk menambahkan ibadah. Masya-Allah. Rancak Ustaz punya jawapan malam ni. Ustaz ni sebelah ada cuit-cuit saya. Bila ada punya Dia mesti lah ya. Kita bagi tunggu giliran saya ni kita bila bagi. ni. Tak apa, saya tanya soalan satu soalan untuk Ustaz ni insya-Allah. Ustaz, bulan Ramadan merupakan bulan yang ditunggu oleh seluruh umat Islam. Jadi sehingga ia digelarkan sebagai bulan pesta pahala, berkumpul pahala. Jadi boleh Ustaz senaraikan apakah amalan yang boleh dilakukan pada bulan ini yang boleh dijadikan vaksin pahala, insya-Allah. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Terima kasih kepada host kita Saudara Adli dan juga rakan panel saya Ustaz Din dan juga penonton sekalian. Saya teringat satu hadis daripada riwayat Al-Bukhari yang mana daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghafara lahu ma taqaddama min dhanbi." Yang bermaksud barang siapa yang berpuasa di dalam bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan, maka akan diampunkan dosanya yang telah lalu. Ini yang kita nak sebenarnya. Sebab itulah Ustaz Din cakap, jadi dibuka pintu syurga sebesar-besarnya dan ditutup pintu neraka. Dan waktu inilah orang selangkah kita nak masuk ke neraka, akhirnya kita masuk ke syurga sebab apa? Kita memilih jalan-jalan ini. Kerana bulan ini yang penuh dengan keberkatan dan keampunan. Itu yang pertama. Solat tarawih dan solat malam. Kan? Solat malam. Solat tahajudnya, solat taubatnya dan sebagainya. Kerana apa? Setiap kali kita melakukan perkara-perkara dalam bulan Ramadan, pahala itu diganjarkan lagi. Tidak ada pada bulan-bulan lain. Yang keduanya, memperbanyakkan membaca Al-Quran. Ini. Sebab tu kita kena ingat, bulan Ramadan jugalah turunnya Al-Quran. Kan? Wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'un wa rahmatan lil mu'minin. Ya. Sungguhnya Al-Quran itu adalah penyembuh bagi segala penyakit. Jadi kumpulkan, jadikan ini salah satu peluang kita di dalam bulan Ramadan. Yang ketiganya, memperbanyakkan sedekah. Apa yang Rasulullah buat, banyakkan sedekah. Bahkan tamar yang ingin dibuat berbuka puasa oleh Rasulullah pun diberikan kepada orang lain. Masya-Allah, itulah akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya memberi makan orang, kan, yang kita buat murih dan sebagainya, kan. Sebab itulah dia sebenarnya amalan-amalan ini telah dikhabarkan kepada kita dan jawapan-jawapan ini telah pun bocor sebenarnya. Cuma kita kena cari jawapan-jawapan ini. Sebab itulah Kita kena buat, Ustaz. Kita kena buat. Sebab tu di dalam sebuah hadis daripada Zaid bin Khalid bahawa Rasulullah SAW sabda, barang siapa yang memberi makan untuk orang berbuka, maka dia akan mendapat pahala sebagaimana orang tersebut dan tanpa mengurangi sedikit pun pahala itu. Nak kabarkan kepada kita, inilah amalan-amalan yang perlu kita laksanakan apabila tiba bulan Ramadan. Semoga amalan-amalan ini dapat melipat gandakan pahala kita di dalam bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Ustaz Din. Ya, insya-Allah. Kalau ketika bulan puasa ni kita digalakkan berbuka puasa dengan buah-buahan. Okey. Betul. Terutamanya kurma lah. Ya, ya. Yang terkenal di Malaysia ni kurma bisik tu lah Ustaz. Ustaz tahu kan kurma bisik tu? Macam mana tu? Itu. Kita tak ada sebut sebab dia tak sponsor. Oh. Okey, Jadi faham. boleh
boleh Ustaz jelaskan apakah sunnah lain yang boleh kita amalkan ketika kita berbuka puasa dan adakah sunnah boleh dimasukkan sebagai vaksin pahala? Silakan Ustaz. Baik. Terima kasih jazakumullah khair atas soalan daripada sahabat moderator. Semestinya sunnah ini salah satu dikira sebagai vaksin pahala. Itu sudah semestinya. Baik, berbalik kepada sunnah ketika berbuka. Ada beberapa sunnah ketika kita nak berbuka puasa. Pertama sekali disebut oleh Nabi, segerakan berbuka puasa. Jangan lambat-lambat. Bila yakin masuk waktu maghrib, terus kita berbuka. Seterusnya, antara sunnah ketika berbuka adalah satu doa yang Nabi ajar. Nabi sebut, bila mana kita nak berbuka, kita baca zahabal dhama'u wa batalatil uruq wa thabatal ajr insya-Allah. Maksud dia apa? Telah hilang dahagaku, telah basah tekakku dan mudah-mudahan mendapat pahala insya-Allah. Ini hadis ini dalam hadis disebutkan. Tak ada masalah kita nak baca Allahumma lakas sumna, dipersilakan. Tapi apa yang Nabi ajar kita buat juga. Baca zahabal dhama'u wa batalatil uruq wa thabatal ajr insya-Allah. Itu yang seterusnya. Dan yang terakhir, tersunah ketika berbuka, bila mana kita selesai makan, terus kita segera solat. Waktu maghrib ni tak lama. Jangan kita duduk makan sampai kita lena pula, tertinggal benda yang wajib. Tak boleh macam tu. Bila selesai saja buka puasa, terus kita segera untuk melakukan solat maghrib. Jangan kita lambat-lambatkan. Baik, itu antara sunnah-sunnah yang boleh kita lakukan yang ada semasa kita ingin berbuka puasa. Alhamdulillah. Dalam bila kita berpuasa dan kita meraihkan ketika tempoh kita berbuka puasa tu, ada kalanya kita terlupa dan kita melakukan kesilapan dan merosakkan vaksin pahala itu. Itu soalan yang akan saya tanyakan sebentar lagi. Kita kembali dulu selepas ini insya-Allah. Ini adalah salah satu kemah yang telah pun musnah, jatuh, rosak terus. Hanya menanti masa runtuh. Dalam keadaan duduk dalam kemah seperti ini bahayanya. Kemah ni terbakar, tengok ramai-ramai lari untuk datang. الوضع صعب وما ساوي عندنا بهالمخيم. يا شلنا الاغراض راحت كل شيء ما Dengan sumbangan daripada rakyat Malaysia menerusi www.rayuansyria.com. Kita dapat bina sebuah rumah atau syurga kepada saudara kita yang sangat terdesak ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagaimana sahabat di sana ingin melaksanakan ibadah korban? Ini Abang Jamil, seorang sahabat kita yang tengah runsing tapi niat dalam hati nak laksanakan korban. Macam ni, seekor lembu kan boleh laksanakan 7 bahagian. Jadi, Abang Jamil boleh panggil kenalan dan juga keluarganya untuk bersama di dalam ibadah korban. Jangan risau, tak semestinya bayar cash. Sekarang kan dah moden. Kita boleh buat bayaran secara online. InsyaAllah kepada yang melaksanakan korban bersama dengan kami, kita akan serahkan daging ini kepada golongan-golongan asnaf yang berada di sekitar kawasan kita. Jadi kepada anda semua yang ingin melaksanakan korban dan juga akikah, hanya melalui di www.ibadahkorban.com. Alhamdulillah kembali kita bersiaran dalam program Halaqah Al-Ummah bersama saya Adli Effendi. Dan sebelum kita nak mulakan bersambung kita punya soalan dan jawapan, kita anda share, klik tekan button share tu dulu dan kita kongsi manfaat ini bersama insya-Allah. Dan persoalan kita kita punya tajuk hari ini vaksin pahala. Kita teruskan. Ustaz, apakah perkara yang merosakkan vaksin pahala pada bulan Ramadan? Simple je soalan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Saudara Ali, rakan panel. Berkaitan dengan soalan tadi, apakah
yang akan menyebabkan vaksin pahala, merosakkan vaksin pahala di dalam bulan Ramadan. Baik, saya ingin memetik di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali, yang mana Imam Al-Ghazali meletakkan asyam, puasa itu ada 3 kedudukan. Yang pertamanya puasa umum, yang keduanya puasa khusus, dan yang ketiganya puasa khusus al-khusus. Yang mana dalam 3 kedudukan ini kita boleh lihat di manakah tahap kedudukan puasa kita. Macam seperti contoh macam puasa umum, iaitu menahan perut dan juga kemaluan daripada memenuhi kehendak syahwat. Dari segi pula puasa al-khusus itu menahan pendengaran, penglihatan, lidah, tangan, anggota kita ni daripada melakukan dosa. Dan puasa khusus al-khusus pula menahan hati daripada keinginan yang buruk, nak memikirkan sesuatu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berbalik kepada di manakah kedudukan puasa kita tadi itu, sama ada al-umum, al-khusus ataupun khusus al-khusus. Sebab tu apabila tiba bulan Ramadan, kita kena jaga. Yang pertamanya menurut Imam Al-Ghazali ada 6 perkara yang perlu kita jaga untuk kita pastikan bahawa kita tidak melakukan perkara ini yang pastinya akan merosakkan pahala puasa kita. Yang pertamanya, menundukkan pandangan. Saya teringat lagu kumpulan Hijaz kan. Kumpulan Hijaz, yang mana lagu ni selalu memperingatkan kita kan. Bak kata lirik lagu tu, pandangan mata selalu menipu, pandangan akan selalu tersalah, pandangan nafsu selalu melulu, pandangan hati itu yang hakiki, kalau hati itu bersih. Nak kabarkan kepada kita, begitu jugalah bulan Ramadan. Imam Al-Ghazali dah kata dah, menundukkan pandangan dan menahan dari melihat perkara-perkara yang tercela. Yang keduanya, lisan, lidah ni. Lidah ni sangat bahaya kan. Dan bulan Ramadan ni, daripada kita mengumpat, kita banyakkan berzikir. Kan? Lisan ni dengan banyakkan berzikir. Yang ketiganya, kita kena menahan dari mendengar perkataan yang dibenci oleh syarak. Kan? Sebab apa? Sebab setiap perkataan ni yang diharamkan tuturnya, maka haram juga kita dengar. Yang keempatnya, kita menahan anggota tubuh badan kita daripada melakukan perkara yang dilarang. Kata syubhat. Kaki kita ni, ke mana arah kaki kita? Kan? Sama ada kita pergi ke masjid, kan? Bawalah ke arah-arah kebaikan yang mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi benda-benda inilah kita kena jaga supaya tidak merosakkan puasa kita di dalam bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. InsyaAllah. Ustaz, saya tak boleh move on lagi Ustaz nyanyi tadi. Ustaz Din pun dah cuik-cuik saya dah. Dia pun nak nyanyi juga. Ustaz Din, saya bagi giliran kepada Ustaz Din untuk menyanyi. Tapi saya ada soalan. Bulan Ramadan ni kita sangat familiar kata dengan malam Lailatul Qadar, malam 1000 bulan. Jadi ia ibarat macam booster pahala. Ustaz mungkin boleh ceritakan apakah amalan yang boleh kita lakukan dalam kita nak mengejar malam Lailatul Qadar ni. Silakan Ustaz. Baik, insya-Allah. Terima kasih kepada sahabat moderator atas persoalan yang telah dilontarkan. Saya tidaklah ingin menyanyi macam Al-Fadhil Ustaz ni kan. Sorry, saya ni bukanlah sedap sangat, tapi insya-Allah saya cuba untuk menjawab soalan tu. Baik. Bila malam Lailatul Qadar, maksud specialnya bulan Ramadan ini, dah dalam bulan Ramadan diganda-gandakan amalan. Ada pula dalam bulan Ramadan dipanggil satu malam, malam Al-Qadr. Disebut dalam ayat Quran, lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya tak takluk kepada 1000 bulan, boleh jadi lebih lagi. Lebih daripada 83 tahun punya pahala kalau kita buat, kita dapat beramal ibadah di dalam malam Al-Qadr ini. Jadi kita ambil satu hadis Nabi sebut, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza dakhala al-'ashr, adalah baginda Nabi Muhammad SAW bila masuk 10 malam terakhir bulan Ramadan, ahya al-lail, Nabi Muhammad akan menghidupkan malam, akan bangun tahajud, akan membuat amal ibadah banyaklah kan. Yang kedua, bila masuk malam terakhir,
baginda Nabi akan wa aiqadha ahlah. Nabi Muhammad akan menggerakkan ahli keluarganya. Jadi Nabi Muhammad tidak beramal seorang, ajak ahli keluarga. Sebab dalam ayat Quran Allah sebut, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada memasuk ke dalam api neraka Allah. Jadi jangan kita nak bebas diri kita seorang, nak buat amal diri kita seorang. Ajak adik-beradik, keluarga kalau ada duduk hostel, duduk dengan kawan-kawan, ajak kawan-kawan bangun malam kan. Tak ada satu masalah. Ini sunnah Nabi. Dan tak mustahil kemuliaan yang Allah berikan pada masa ataupun waktu ataupun tempat tertentu. Kan? Sebab kata ulama, boleh jadi pecahan kemuliaan keberkatan tentang sesuatu ini terbahagi kepada 3. Kemuliaan keberkatan pada tempat. Sebagai contoh, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi. Yang bila mana solat di sini diganda-gandakan sehingga 1000 lebih kali ganda kan. Yang keduanya, keberkatan, kemuliaan pada masa. Ini di bulan Ramadan ni yang special pula malam itu Qadar. Dan kemuliaan pada seseorang, iaitu kemuliaan sebagai contoh kemuliaan kepada umat Nabi Muhammad ini. Jadi rebutlah kemuliaan keberkatan yang ada di dalam bulan Ramadan, di malam Lailatul Qadar, teruskan beribadah. Kalau dapat, insya-Allah mudah-mudahan Allah terima amal itu dan menjadi asbab kita untuk terpilih di dalam ahli-ahli syurga, insya-Allah. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Saya nak beri peluang kepada penonton untuk tanyakan soalan. Mungkin ada soalan yang anda boleh tulis di bahagian komen. Sebelum kita nak menjawab soalan yang anda berikan itu, kita bagi dua panel kita berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini, insya-Allah. Ini adalah salah satu kemah yang telah pun musnah, jatuh, rosak terus. Hanya menanti masa untuk runtuh. Dalam keadaan duduk dalam kemah seperti ini bahayanya. Kemah ni terbakar, tengok ramai-ramai lari untuk datang. الوضع صعب وما يساوي عندنا بهالمخيم. يا شلنا الاغراض راحت كل شيء ما Dengan sumbangan daripada rakyat Malaysia menerusi www.rayuansyria.com. Kita dapat bina sebuah rumah atau syurga kepada saudara kita yang sangat terdesak ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagaimana sahabat di sana ingin melaksanakan ibadah korban? Ini Abang Jamil, seorang sahabat kita yang tengah runsing tapi niat dalam hati nak laksanakan korban. Macam ni, seekor lembu kan boleh laksanakan 7 bahagian. Jadi, Abang Jamil boleh panggil kenalan dan juga keluarganya untuk bersama di dalam ibadah korban. Jangan risau, tak semestinya bayar cash. Sekarang kan dah moden. Kita boleh buat bayaran secara online. InsyaAllah kepada yang melaksanakan korban bersama dengan kami, kita akan serahkan daging ini kepada golongan-golongan asnaf yang berada di sekitar kawasan kita. Jadi kepada anda semua yang ingin melaksanakan korban dan juga akikah, hanya melalui di www.ibadahkorban.com. Alhamdulillah, kembali kita bersiaran dalam Halaqah Al-Ummah. Kali ini dalam tajuk vaksin pahala. Alhamdulillah kita dah menjawab beberapa soalan dua tadi, dan penonton nampaknya ada yang telah mula bertanyakan soalan dan mungkin ada soalan yang kita tak dapat nak jawab malam ni. Kita akan bawa nanti di episod akan datang, insya-Allah. Tapi sebelum tu Ustaz, saya nak tujukan satu soalan tu Ustaz ni. Mungkin soalan akhir. Bagaimana untuk kita istiqamah dalam kita beribadah pada bulan Ramadan bagi mendapatkan apa yang dipanggil vaksin Ramadan? Silakan Ustaz. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, bagaimana untuk kita istiqamah di dalam bulan Ramadan? Di dalam karangan kitab Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi mengkhabarkan kepada kita makna istiqamah itu iaitu
ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ambil contoh mana-mana perkara sekalipun. Kalau kita ni suka memasak, kan? Sudah tentulah kita kena berkawan dengan orang yang suka memasak. Grup WhatsApp pun grup WhatsApp memasak, Telegram pun Telegram memasak, buku rujukan pun buku rujukan resepi dan sebagainya. Begitu jugalah dengan amal ibadah kita. Kalau kita nak konsistenkan istiqamah itu dalam bulan Ramadan, kita kena mencari kawan yang dia ni suka bersembang bab agama, suka mengajak kita ke arah kebaikan, ajak kita pergi kuliah dan sebagainya. Jadi benda-benda ini akan membuatkan kita insya-Allah terus istiqamah dengan perkara yang kita ingin laksanakan. So, macam contoh kalau kita nak belajar silat, kan? Kita nak belajar silat, kita suka kepada silat, tapi kita pergi kelas Muay Thai. Tak jadilah. Muay Thai tu dia tak ada bunga silat dan sebagainya. Sebab itulah walaupun apa yang kita buat ini Ramadan ini merupakan bulan untuk kita belajar dan juga mengajar diri kita macam mana untuk kita jadi orang yang lebih terbaik pada bulan-bulan yang lain. Sebab itulah daripada Sayyidina Aisyah radhiyallahu dalam satu hadis mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang Allah sangat-sangat cintai ialah orang yang berterusan melakukan satu amal ibadah itu walaupun sedikit. Kan? Maknanya kat sini dia buat amal ibadah, dia baca Quran dan sebagainya, dia berzikir tapi dalam tempoh yang dia nak belajar, kan? Tapi dia istiqamah, konsisten, dia buat hari-hari benda tu, kan, tak tinggal. Maka Allah lagi mencintai dia. Kan? Sebab itulah bagaimana untuk kita meneruskan istiqamah dan ingat juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengajar kita satu doa yang kita pun sering baca selepas solat kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana, wahai Tuhan kami, ba'da idh hadaitana, jangan kau condongkan kami ke arah kesesatan setelah engkau memberi petunjuk kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmah, kan? Dan kurniakanlah kepada kami rahmat di sisimu. Innaka anta wahhab, kerana sesungguhnya engkau lah zat yang maha pemurah lagi maha pemberi kurnia. Jadi kita amalkan doa ini, insya-Allah kita akan terus istiqamah dalam melaksanakan segala amal ibadah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bissawab. Insya-Allah. Ustaz insya-Allah. Fakhruddin, mungkin ada sedikit kesimpulan yang boleh kita buat untuk perkongsian kita pada malam ni, insya-Allah. InsyaAllah, kesimpulan ringkas, jadikan bulan Ramadan kali ini lebih baik daripada bulan-bulan yang sebelumnya. Kerana itulah orang yang berjaya, di mana hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin. Kan? Jangan jadikan hari ini lebih buruk daripada semalam, itu jadi orang yang rugi. Dan hari ini lagi teruk daripada semalam, hari ini sama dengan semalam, orang yang rugi. Hari ini lagi teruk daripada semalam, ini orang yang bahaya. Jadi jadikan bulan Ramadan ini, ambil peluang bulan Ramadan, kita ada amal ibadah puasa untuk kita perbaiki diri lebih baik bulan Ramadan ini daripada bulan yang Ramadan yang sebelum ini, insya-Allah. Dan sedikit berkaitan puasa, ingatlah puasa ni bukan hanya kita jaga makan dan minum, tapi puasa 7 anggota, iaitu puasa mulut, puasa tangan, puasa mata, puasa telinga, puasa perut, puasa kemaluan, puasa kaki. 7 anggota, puasa semua, insya-Allah kita akan dapat ibrah daripada Ramadan kali ini, insya-Allah. Insya-Allah. Alhamdulillah kita dah bersiaran lebih kurang 30 minit. Semoga apa yang kita bincangkan pada malam ini dapat dijadikan manfaat dan juga ikutan kita. Ramadan itu adalah satu titik perubahan. Jadi apa kata kita berubah untuk menjadi Muslim yang lebih baik, insya-Allah. Terima kasih kepada dua panel. Kita jumpa lagi dalam episod seterusnya, insya-Allah. Assalamualaikum dan kita jumpa lagi.